Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang hormat sekalian, insya-Allah pada kali ini saya cuba membicarakan berkaitan dengan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang syariah. Baik, saya bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah sebut, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat ini Allah ada menyebut tentang peranan umat di atas muka bumi ini, yang mana kerja yang patut kita buat ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Nabi menyebut, barang siapa yang melihat di kalangan kamu akan berlakunya kemungkaran, dia tak boleh biarkan, tetapi hendaklah dia falyughayyiruhu, maka hendaklah ubah. Yang pertama, diubahnya dengan biyadi, yakni dengan tangan. Dan sebagian ulama mentakwilkan yang dikatakan tangan ini ialah dengan kuasa. Kuasa yang ada, sama ada kuasa dari sudut undang-undang ataupun kuasa dari sudut tanggungjawab, seperti seorang ayah terhadap anaknya, seorang suami terhadap isterinya. Fa illam yastati', maka jika kamu tak mampu untuk mengubah dengan kuasa yang ada pada kamu, fa bilisani, sama ada kamu tak mampu kerana kamu rasa susah, ataupun kamu tak mampu maknanya kamu tidak ada kuasa. Seperti mana orang yang ada kuasa, maka mengubahnya perlu ditukar kepada metod yang kedua, iaitu fa bilisani, ubahlah dengan lidahmu. Nasihatkan dia, cerita kat dia perilaku yang dibuat itu salah. Dan sekiranya itu pun tak mampu, fa in lam yastati' fa biqalbihi, maka sekiranya cara yang kedua pun tak mampu, maka Nabi SAW mencadangkan yang ketiga, fa biqalbihi, maka diubahlah dengan hatinya. Tidak redha dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemungkaran itu. Namun demikian kata Nabi, wazalika adaful iman. Demikian itulah selemah-lemah iman. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apakah yang dikatakan jenayah? Jenayah dari sudut perspektif Islam, kata kuncinya ialah pencerobohan ataupun pencabulan. Yakni mencerobohi apa? Mencerobohi hak Allah. Yang kedua, mencerobohi kehormatan jiwa ataupun tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Itu dianggap sebagai jenayah. Melihat kepada definisi ini, maka kita akan mengetahui bahawa jenayah itu tidak sekadar hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan alam, ataupun manusia dengan haiwan. Bahkan ia dianggap jenayah apabila ia mencerobohi hak Allah. Di sinilah mungkin berlakunya perbezaan di antara
undang-undang jenayah Islam dengan undang-undang jenayah sivil yang tidak memperuntukkan berkaitan dengan pencerobohan terhadap hak Allah. Pencerobohan hak Allah kita umpamakan seperti berkaitan dengan akidah. InsyaAllah kita akan bincang selepas ini. Baik. Undang-undang jenayah syariah adalah apa saja kesalahan-kesalahan yang bersabit yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah jenayah syariah yang diperuntukkan. Secara umumnya, rukun jenayah syariah yang pertama, seseorang itu boleh dianggap melakukan jenayah apabila ia melakukan sesuatu perkara yang Allah larang. Yang Allah larang sama ada dinyatakan melalui Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Ataupun apa saja undang-undang yang telah diqanunkan. Misalnya Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Ini merupakan satu larangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara batil. Ini merupakan arahan, larangan. Dan jangan kamu berkata kepada ibu bapa kamu. Ini larangan. Jadi apa saja bentuk larangan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ini larangan. Maka sesiapa saja melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, oleh Islam, maka ia dianggap penjenayah. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu dianggap sebagai penjenayah apabila ia tidak mahu melakukan apa yang diperintah oleh Islam. Kita ambil contoh. Apabila Islam menyuruh kita menutup aurat, dia tidak mahu menutup aurat dengan sengaja, maka dianggap sebagai penjenayah. Islam menyuruh sembahyang, aqimus solah, tetapi dia tidak mahu sembahyang, dia penjenayah. Islam menyuruh puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Islam memerintahkan ia sembahyang, berpuasa, dia tak mahu puasa. Itu dianggap sebagai penjenayah. Dan yang ketiga, seseorang itu dianggap penjenayah apabila orang yang melakukan itu ada taklif. Maknanya ada tanggungjawab, ada hukum terhadap dia. Dan ia boleh dihukum kerana dia ada taklif. Maknanya orang yang tidak ada taklif, ia tidak dianggap sebagai penjenayah. Contohnya ialah kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak sebelum sampai dia baligh. Orang yang tidur sehingga dia terjaga, dan orang yang gila sehingga dia sedar. Begitu juga dalam kanun jenayah kita, syariah kita di negeri Perak, kita terikat dengan perlembagaan. Dan undang-undang jenayah kita di negeri Perak, antara mereka yang tidak terikat dengan jenayah ialah orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam tidak terikat dengan undang-undang kita. Kerana undang-undang kita hanya mengikat hanya orang-orang Islam sahaja. Yang kedua, jenayah yang dilakukan itu mesti berada dalam negeri Perak. Ya, kesalahan yang dilakukan itu adalah dalam negeri Perak. Kalau jenayah yang dilakukan itu di luar negeri Perak, maka secara undang-undangnya orang itu tidak dianggap penjenayah dekat negeri Perak, tetapi dianggap penjenayah di tempat yang dia lakukan. Jadi inilah rukun jenayah secara umumnya. Kita tak nyata lagi tentang jenayah secara terperinci. Misalnya kita katakanlah jenayah zina, jenayah minum arak, jenayah khalwat. Dia ada elemen-elemen dia, ada rukun-rukun dia, baru boleh disabitkan dengan kesalahan jenayah itu. Tetapi secara umumnya indah tiga. Iaitu, saya ulang lagi, yang pertama, apabila seorang itu melanggar larangan Allah.
Yang kedua, apabila seorang itu tidak mahu engkar menurut perintah Allah. Dan yang ketiga, apabila seseorang itu dianggap sebagai mukallaf, ada tanggungjawab. Tidak pendengar sekalian, di dalam pelaksanaan undang-undang jenayah syariah, dia ada tiga, kita kata dari sudut pelaksanaannya, dia ada tiga aspek. Yang pertama, dalam mana-mana undang-undang pun dia mesti ada bentuk pembalasan. Ya, nakalan mesti ada. Ya. Tetapi dalam Islam, hukuman yang ada yang berbentuk pembalasan ini adalah bertujuan untuk supaya perbuatan jahat itu dapat dielakkan dan keadilan dapat ditegakkan. Tetap ada, mesti ada pembalasan. Orang yang, kalau dalam undang-undang kita katalah, nanti kita akan tengok apakah bentuk ukubah pembalasan, dia ada hukuman. Sama, kalau dalam undang-undang kita, dia ada penjara, dia ada hukuman denda, dia ada hukuman sebat, begitulah hukum. Dia ada, mesti ada. Dan pembalasan itu sebagai jazaan bima kasabah, satu bentuk pembalasan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang disabitkan sebagai penjenayah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, elemen hukuman itu ia adalah dalam bentuk pencegahan. Apa yang dikatakan pencegahan? Pencegahan di sini ialah bertujuan untuk mencegah berulangnya sesuatu perbuatan jenayah. Kita umpamakan seorang yang mempunyai sakit kecil manis, lukanya di kaki, bagi supaya tidak merebak ke tempat yang lebih besar, maka dipotong kakinya. Maka dipotong kakinya itu tujuan untuk mencegah daripada luka itu merebak ke tempat lain. Maka begitulah sifatnya undang-undang. Kenapa dia adakan hukuman? Kerana untuk mencegah berulangnya sesuatu perbuatan jenayah. Bukan sahaja kepada orang yang melakukan kesalahan yang sama, bahkan ia juga bertujuan untuk orang lain daripada melakukan perbuatan itu. Sebab itu kalau kita lihat dalam undang-undang jenayah Islam, ia dilaksanakan di khalayak ramai dengan tujuan ia menggerunkan orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama dilakukan oleh penjenayah itu. Dan yang ketiga, pelaksanaan undang-undang jenayah syariah ini bertujuan untuk takdib ataupun pemulihan. Prinsip ini adalah untuk mendidik pesalah-pesalah agar tidak melakukan perbuatan yang boleh menggugat kestabilan negara yang meliputi peribadi, keluarga dan kemasyarakatan. Dan tuan, Islam bukan sengaja untuk menghukum, walaupun ada bentuk touching. Kita lihat, misalnya kita kata orang yang minum arak dalam Islam, hukumannya ialah 40 kali sebatan. Dalam elemen jenayah kita pun ada, tetapi tidak sampai 40 kali sebatan. Kita hanya hukuman, nanti kita akan tengok kenapa, macam mana hukum undang-undang yang kita punya, setakat mana kuasa yang diberi kepada undang-undang yang boleh kita gubal. Tapi saya nak cerita bahawa undang-undang jenayah Islam ini, bila dilaksanakan, walaupun bunyinya 40 kali sebatan, dia bukan tujuan untuk mendera semata-mata. Nampaknya banyak 40 tu, tapi 40 tu sebenarnya tidaklah seperti mana sebat secara sivil. Kerana apa? Kerana Islam menitik berat soal takdib, mendidik. Maknanya selain daripada dikenakan hukuman pembalasan berbentuk fizikal, Islam juga menyuruh agar orang yang dianggap sebagai penjenayah ini perlu dipulihkan daripada kesalahan yang telah dibuatkan, dan diharapkan agar undang-undang yang dikena terhadap dia
boleh menyebabkan dia sedar terhadap perbuatan yang dibuatnya. Sedang pendengar semua, dalam melaksanakan undang-undang jenayah syariah ini, kita sering mendengar perkataan maqasid syariah. Jadi pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ini, dia ada maqasid syariah, iaitu apakah rahsia tujuan di sebalik pelaksanaan syariah ini dilaksanakan. Ulama telah mendefinisikan maqasid syariah ini dengan pelbagai definisi. Namun begitu pembahagiannya boleh dikatakan disepakati dia terbahagi kepada 5. Walaupun ada sebahagian ulama yang menambah. Namun kita mengambil pandangan yang jumhur menyebut bahawa maqasid syariah ini ada 5. Baik. Ketika mana undang-undang jenayah syariah negeri Perak digubalkan, inilah juga sebenarnya. Ya. Sebab itu sebelum kita begini baru saya teringat, apakah bentuk ukubah, ya, bentuk pembalasan yang ada dalam Islam. Dalam Islam, apabila seorang itu melakukan jenayah, maka sabit kesalahannya. Kerana dalam Islam, seorang itu dianggap penjenayah, ia mesti dibawa ke mahkamah terlebih dahulu. Dia tidak boleh secara individu kita menghukum dia, tak boleh. Walaupun kita tahu dia mencuri, kita tahu dia minum arak, kita tahu dia berkhalwat, tetapi siapakah yang mempunyai kuasa untuk menentukan bahawa dia bersalah? Maka kuasa yang menentukan untuk dia bersalah atau tidak ialah mahkamah. Dia berbeza dengan dalam bab fiqh yang lain. Ya, dalam bab fiqh, kita ambil contoh dalam bab sembahyang. Bila kita cukup rukun, kita cukup syarat, sah sembahyang kita. Di mana kita buat, tak ada masalah. Kita dalam bab nikah kahwin, cukup rukun, cukup syarat, sah perkahwinan itu, walaupun di mana ia berada dan boleh dilakukan oleh individu. Namun dalam bab undang-undang jenayah dia berbeza. Walaupun cukup rukunnya, cukup syaratnya, kita katalah dalam bab berzina, kita kata, atau bab mencuri lah, terbukti dia mencuri harta kita, kita nampak dia mencuri, dia mengambil daripada tempat kita, dia bawa lari, jumlahnya banyak, tempat yang kita simpan betul, maknanya kita rasa yakin bahawa seorang pencuri itu telah menepati rukun mencuri untuk dia dihukum dengan potong tangan. Kita dalam hukum jenayah Islam. Tetapi bolehkah kita potong tangan dia? Suka-suka kita potong tangan dia? Ataupun dalam bab qisas, ya, kutiba alaikumul qisas fi qatla. Orang tu kita nampak dia bunuh bapa kita contohnya, kita nampak dia bunuh ayah kita, maka kita tangkap dia, kemudian kita bunuh dia balik. Boleh ke? Rukun betul, tepat, dan tanggungjawab pun memang kita yang boleh melaksanakan hukuman bunuh itu. Namun begitu, boleh ke kita melaksanakan? Tak boleh. Ia tetap mesti dibawa ke mahkamah dahulu, setelah disabitkan oleh mahkamah. Dan mahkamah ada berbidang kuasa, ada peruntukan undang-undang yang menyebut bahawa kesalahan ini ada dalam undang-undang, ada hukumannya. Hukuman mahkamah berpuas hati setelah diberi perbicaraan, maka barulah mahkamah akan menjatuhkan hukum dan baru ia boleh dilaksanakan, baru sah hukuman itu. Ini berbeza yang saya sebut tadi antara hukum fiqh yang lain dengan fiqh jenayah. Dalam menentukan hukuman ukubah terhadap jenayah sebenarnya taklah banyak. Ia terbahagi kepada 3. Yang pertama, hukum jenayah Islam ialah qisas. Qisas ini iaitu hukuman balas. Tetapi ia juga hanya 2 kesalahan, iaitu membunuh dan mencederakan. Al-qatlu wal jarhu, membunuh atau mencedera atau melukakan. Itu pun kalau ia bunuh dengan sengaja. Sekiranya ia bukan bunuh dengan sengaja, dia bunuh tak sengaja, ataupun ia bunuh kemudian diampunkan oleh waris mangsa, maka hukuman qisas tadi akan diubah kepada hukuman diat.
Begitu juga dengan kesalahan mencederakan, dia boleh berubah kepada dia. Jadi hukuman qisas ini adalah hak yang diberikan kepada keluarga mangsa ataupun mangsa itu sendiri, sama ada untuk balas balik ataupun diberi keampunan, ataupun kesalahan itu memang boleh dihukum dengan hukuman diat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum hudud, pelaksanaan hudud. Hudud ialah hak Allah. Itu hak Allah. Ya. Hukuman berkaitan dengan qisas, kalau kita bincang secara terperinci, ada ke tidak dalam elemen jenayah kita, nanti kita akan tengok. Dia tak ada, dia mungkin buat qisas tak ada, tapi dia akan pergi nanti buat ta'zir ada. Begitu juga hudud. Hudud, ya, iaitu hak daripada Allah Ta'ala, dia tak banyak. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dia ada 7 bentuk kesalahan, iaitu zina, qazaf, mencuri, as-sariq, merompak, hirabah, minum arak, syarbul khamr, murtad, riddah, dan juga penderhaka, burah. Maknanya ada 7 je hudud. Dia tak banyak. Itu ialah hak Allah yang mesti dilaksanakan. Apa beza hudud dengan qisas? Keduanya hukum dalam Islam. Tetapi yang membezakannya ialah, saya sebut tadi dalam bab qisas, dia boleh diubah. Iaitu diubah dengan diat. Dalam bab hudud, dia juga daripada Allah, tetapi ia tidak boleh diubah. Sama ada nak menambah ataupun nak mengurangkan, ia tidak boleh. Dia tak boleh. Katakan dah sabit kesalahan dia, dia berzina. Allah sebut dalam Quran, az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apabila seorang perempuan dengan seorang lelaki berzina dan mereka kedua dia bujang, tak nak berkahwin, sabit kesalahan mereka, maka sebatlah mereka sebanyak 100 kali sebatan. Disebut angka 100. Itu ketetapan yang Allah sebut. Maka dia tak boleh jadi 101, dia tak boleh jadi 99, dia tak jadi hudud. Kenapa? Kerana itu hak Allah. Mencuri, Allah sebut as-sariq was-sariqat faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, sabit kesalahan, dipotong tangan mereka, kedua tangan mereka, tak kira lelaki atau perempuan. Boleh tak ubah? Tak boleh. Itu hak Allah. Bila cukup rukun, cukup syarat. Tapi tuan-tuan, bila kita mengaji tentang jenayah, kita akan lihat betapa sukarnya untuk melaksanakannya. Bukan sukar apa? Sebab konsepnya ialah udra'u hududa bisyubhat. Maknanya Islam tidak mahu sekiranya melaksanakan hudud walaupun dia tersilap dalam. Sebab itu dia mempunyai rukun yang amat ketat. Ya, dia sampai ke peringkat hakim merasa yakin bahawa si pesalah itu memang telah melakukan kesalahan hudud, baru ia akan dilaksanakan. Kerana itulah, bagi mana-mana kesalahan yang ia tidak sampai tahap untuk dikenakan hukuman hudud, maka ia dianggap bersalah, tetapi dia tidak dikenakan hudud, bahkan dia akan dikenakan hukuman yang ketiga, iaitu ta'zir. Ta'zirlah yang paling banyak sekali dalam undang-undang kita. Sebab itu kan kita akan tengok bahawa dalam anwar jenayah syariah negeri Perak, ya, ada yang kita sebut sebagai kesalahan-kesalahan hudud, ya, kesalahan-kesalahan hudud, ya, tetapi hukumannya tidak sampai kepada hudud kerana kita terikat dengan Akta Mahkamah Syariah, iaitu bidang kuasa jenayah 1965 dan disemak pada 1988. Yang mana Seksyen 2 bidang kuasa jenayah syariah Mahkamah Syariah disebut Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam suatu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai negeri dan jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan. Adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam,
oleh orang-orang yang menganti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Tuan-tuan, daripada perkara ini, daripada section ini, apakah yang dapat kita fahami? Yang pertama, kerajaan negeri yang berbidang kuasa agama di bawah kuasanya, walaupun boleh melaksanakan mengadakan beberapa undang-undang, tetapi ia hanya terikat dengan bidang senarai yang dibenarkan oleh Persekutuan yang disebut sebagai Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Ia berkaitan dengan perkara apa? Iaitu berkaitan dengan pewarisan al-miras, iaitu berwasiat dan tidak berwasiat. Berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah dan lain-lain. Berkaitan dengan wakaf dan takrif serta pengawas selian amanah khairat. Berkaitan dengan adat istiadat Melayu, zakat, fitrah dan baitul mal. Berkaitan dengan masjid atau tempat solat awam. Berkaitan dengan keanggotaan susunan dan tata cara mahkamah syariah. Mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan dalam kalangan penganut agama Islam. Dan juga mengadakan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rukun Islam, kecuali perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Sebab itu dalam bab hudud tadi kita lihat ada beberapa peruntukan hudud yang kita tak ada dalam enakmen jenayah kita. Kenapa? Kerana ia adalah senarai persekutuan. Contohnya kesalahan as-sariqah, contohnya kesalahan al-hirabah, memang tak ada. Ya, kerana ia termasuk dalam senarai persekutuan. Begitu juga kesalahan berkaitan dengan qisas, pembunuhan, kecederaan, ia termasuk dalam kesalahan senarai persekutuan. Sebab itu kita tidak ada dalam enakmen jenayah kita. Kalau nak ada, kena gubal dulu. Baik. Yang kedua, section ini juga memperuntukkan berkaitan dengan hukuman di bawah Akta Mahkamah Syariah, Akta 355, memberi kuasa kepada negeri, walaupun negeri boleh buat undang-undang yang sekali saya sebut tadi, satu-satu tadi. Namun begitu, hukuman yang boleh dikuatkuasakan terhadap orang yang melanggar undang-undang, ia tidak boleh melebihi RM3,000 atau dia tidak boleh melebihi ia tidak boleh melebihi 3 tahun, denda RM5,000 ataupun sebatan 6 kali, ataupun hukuman digabungkan secara bersekali. Mana ini kuasa yang diberikan kepada mahkamah syariah, kepada undang-undang negeri untuk buat. Sebab itulah, walaupun kita mengaji dalam fiqh jenayah bahawa si pesalah, kita kata dalam bab bina arak tadi, si pesalah kita buka dalam kitab 40 kali sebatan, namun kuasa yang diberi kepada negeri tak boleh lebih tu. Sebab itu dalam enakmen jenayah kita, dalam enakmen jenayah negeri Perak, saya ingat section 26, kesalahan minum arak, hukumannya ialah 3 tahun penjara atau RM2,000, ya, RM3,000 atau 2 tahun penjara. Tak ada sebat. Ya, itu hukuman. Maknanya hukuman yang diberikan kepada, kuasa yang diberikan kepada negeri. Maka kalau nak ni, dia kena ubah dulu, pindah dulu enactment Akta Mahkamah Syariah itu. Itu bukan kerja kita, itu kerja orang lain. Baik. Dan yang terakhir saya nak sebut bahawa berkaitan dengan maqasid syariah tadi, ya, yang ada 5 tadi, semua kesalahan yang ada dalam undang-undang dalam negeri Perak
Dalam elemen jenayah syariah kita ada lebih kurang 68 seksyen. Kemudian kita ada juga kesalahan-kesalahan dalam undang-undang berkaitan dengan undang-undang peraturan-peraturan kaedah mengajar kita ada. Undang-undang berkaitan dengan wakaf kita ada. Undang-undang berkaitan dengan sekolah agama rakyat kita ada. Undang-undang berkaitan dengan zakat fitrah semua kita ada. Ada kesalahan. Ya, ada kesalahan yang boleh dikuat kuasa. Dan kebanyakannya itu semuanya ia adalah dalam bab takzir. Dalam bab hudud kisah tak banyak. Ya, yang banyak ialah takzir. Baik. Dan semua undang-undang ini tak kiralah yang dinamakan sebagai kisah, yang dinamakan sebagai hudud, yang dinamakan sebagai takzir, maka maqasid syariah dia ada 5. Yang pertama yang disebut sebagai hifzuddin, menjaga agama. Dalam elemen kita, dalam undang-undang kita ada menyebut berkaitan dengan kesalahan murtad, ya, iaitu seksyen 13, ya, berkaitan dengan kesalahan orang yang cuba untuk keluar daripada Islam. Di dalam undang-undang elemen jenayah syariah negeri Perak, kesalahan berhubung dengan akidah kita ada bermula daripada seksyen 8 sehinggalah kepada seksyen 12 sampailah kepada seksyen 26. Lebih kurang 26. Ya, kita banyak. Dan kita ada berkaitan dengan kesalahan, ya, perbuatan atau perkataan murtad. Disebut seseorang Islam yang dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa jua pun mengaku hendak keluar daripada agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, adalah melakukan suatu kesalahan. Dan hukuman apabila sabit kesalahan, hukuman yang ditetapkan ialah tidak lebih daripada 3,000, hukumannya ialah denda tidak lebih daripada RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan kita ada undang-undang tu berkaitan dengan pemujaan, kesalahan ajaran atau amalan salah, kesalahan dakwah agama dan lain-lain. Kesalahan berkaitan dengan dakwaan palsu, mendakwa bukan Islam, mencela, menghina agama Islam, mempersenda ayat Al-Quran, dan juga mengaku Nabi, mengaku sebagai Imam Mahdi. Undang-undang kita ada. Apa tujuannya? Hifzuddin, untuk menjaga agama. Dan hukuman yang dikenakan adalah takzir. Dan kita juga ada peruntukan undang-undang. Oleh kerana kuasa agama adalah kuasa negeri dan sultan adalah ketua agama, maka kita ada kesalahan yang sekiranya seseorang itu, ya, menghina dan mengingkari pihak berkuasa dan juga ingkar kepada perintah Duli Yang Maha Mulia. Ya, sekiranya kita ambil contoh mudahlah, sekiranya Duli Yang Maha Mulia pada Kesultanan Perak telah menitahkan satu titah, yang titah itu bersabit dengan undang-undang. Ya, kita ambil contoh katakanlah SOP yang dibuatkan itu adalah titah tuanku, dan ada yang tidak mahu melaksanakannya, maka ia dianggap sebagai melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Ingkar perintah Duli Yang Maha Mulia. Dan ini adalah kesalahan takzir. Tujuan apa? Tujuannya untuk menjaga agama. Ya, untuk menjaga agama supaya agama kita tidak dihina, ya, dan supaya orang tidak memperlekeh-lekehkan agama. Ya, itu tujuannya. Yang kedua, dipanggil sebagai hifzu nasab, iaitu menjaga keturunan. Dalam bab hudud, menjaga keturunan, kesalahannya ialah zina. Namun begitu, dalam bab takzir banyak. Dalam undang-undang kita, kesalahan zina ini disebut sebagai
persetubuhan haram. Ini persetubuhan haram. Dia ada section dia. Namun begitu, yang banyaknya ialah kesalahan berkaitan dengan takzir. Antaranya menggalak maksiat, melarikan perempuan bersuami atau menghalang suami isteri daripada duduk bersama, menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai atau engkar, melarikan perempuan, menjual atau memberi anak, termasuklah berkaitan dengan perhubungan mu'abbad dan ghair mu'abbad, melacurkan diri, melacurkan isteri atau anak, percubaan persetubuhan haram, hamil luar nikah, bersekedudukan, khalwat, lelaki berlagak seperti perempuan, mendedahkan tubuh di tempat awam. Banyak tuan-tuan kesalahan berkaitan dengan yang kita kata tadi, menjaga keturunan. Semua ini apa tujuannya? Dia adakan undang-undang ni walaupun ia bukan hudud tetapi kesalahan takzir, tujuannya ialah supaya institusi kekeluargaan adalah institusi yang teratur mengikut acuan Islam. Sebab itu Islam ada undang-undang berkait. Di sinilah saya sebut tadi, tak maaf saya lupa tadi, yang dianggap sebagai penjenayah, mencerobohi hak Allah tadi, di sinilah. Kenapa murtad dianggap sebagai penjenayah? Kerana dia telah mencerobohi hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah ialah akidah. Begitu juga dengan zina. Kenapa dia anggap sebagai penjenayah? Kerana dia mencerobohi hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah ialah kemaluan itu. Bukan kemaluan itu hak kita, tetapi hak Allah. Maka apabila ia dicerobohi, walaupun persetubuhan haram atau zina itu berlaku, suka sama suka, yang mungkin ia tidak dianggap sebagai jenayah, tidak ada berlaku pencerobohan seperti rogol. Rogol dianggap penjenayah sebab ada pencerobohan, tetapi zina tidak. Namun begitu di sisi Islam ia jenayah. Kenapa? Kerana ia mencerobohi hak Allah. Yang ketiga iaitu memelihara, kita kata memelihara harta benda. Yang kedua tadi memelihara maruah dan keluarga tadi. Yang ketiga ialah memelihara harta. Dalam bab hudud dia sebut sebagai as-sariqah dan juga al-hirabah. Dan ini tak ada dalam enakmen kita. Namun begitu dalam bab menjaga harta, dari sudut takzir kita ada, iaitu kesalahan berkaitan penyelewengan terhadap harta, kita kata harta wakaf, harta baitul mal, zakat yang dikeluarkan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, kutipan derma yang tidak mendapat kelulusan majlis, penyelewengan wang masjid. Ini juga dianggap sebagai kesalahan takzir. Dan undang-undang diadakan, ada dalam enakmen kita untuk kawal benda ni, supaya harta ini diurus dengan betul, berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan fard. Ini semua undang-undang diwujudkan adalah atas asas supaya jangan ada orang yang kita sebut tadi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ada di antara kamu memakan harta dengan cara yang tak betul. Baik. Dan yang keempat tuan-tuan, iaitu memelihara akal. Disebut sebagai hifzul aql, memelihara akal. Dalam ini kita ada kesalahan berkaitan dengan minum arak. Ya, kita ada kesalahan dengan minum arak. Kita juga ada kesalahan dengan berkaitan dengan judi. Ya, sebab dalam Al-Quran disebut dua sekali. Bila sebut judi arak, disebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apabila ditanya kepada engkau wahai Muhammad berkaitan dengan jenayah judi dengan arak. Jadi arak dengan judi ini sinonim bersama. Jadi judi juga sebenarnya orang yang main judi ini dia akan ketagih. Dan sebab itu kita ada dalam enakmen jenayah kita berkaitan dengan kesalahan judi. Dan tuan-tuan, kesalahan judi inilah yang kita kata ya memang banyak dilakukan oleh orang Islam. Cuma dalam kita punya kesalahan judi, apabila seorang itu dia ada dua. Pertama, dia berada di tempat judi walaupun dia tak main judi. Dia berada dalam premis judi. Premis judi itu kat mana? Tak kira di tempat rumah ke, dalam bilik ke, kedai ke, mana-mana tempat yang dianggap sebagai tempat perjudian. Ya, berlakunya maisir ini, berlakunya judi. Ya, maka ia dianggap sebagai bersalah. Kenapa?
Ya, Islam menjaga ni. Sebab orang yang minum arak, orang yang main judi ini biasanya dia menjadi manusia yang hilang tanggungjawab. Kenapa? Kerana ketagihan. Arak pun ketagih, judi pun ketagih. Kita banyak kes-kes berkaitan dengan judi yang mana bila kita tangkap, bukan isu berkaitan sangat tak ada, tapi dia ketagih. Ketagih, tak boleh tengok. Tengok je kedai judi, tangan dia menggeletar. Dia nak pergi kedai judi. Jadi Islam meletakkan bahawa menjaga akal manusia. Sebab orang main judi, orang yang minum arak ni, akalnya dah tak sempurna, tak waras dah. Sebab apa? Dia jadi ketagih. Sebab itu Islam melarang. Dan yang terakhir, maqasid syariah ialah menjaga nyawa. Hifzu nafsun, memelihara nyawa. Tuan-tuan, yang ini dalam bab qisas. Yang ini dalam bab civil. Kaitan dengan kesalahan saya sebut tadi, kesalahan membunuh ataupun mencederakan. Dalam bab kita ada kesalahan berkaitan dengan jenayah rumah tangga, ada. Dalam elemen undang-undang hukum ada kesalahan yang dia melakukan darar terhadap pasangannya. Sebab itu orang yang melakukan darar terhadap pasangan, ia boleh mengadu ke pejabat agama, boleh, ke polis pun boleh. Tapi dalam bab ini dia ada dua-dua. Dalam undang-undang jenayah syariah pun ada, dalam undang-undang syariah ada, dalam undang-undang sivil pun ada. Terpulanglah ke mana mereka nak salurkan. Ya, misalnya seorang yang dipukul, seorang perempuan yang dipukul oleh suaminya, kemudian dia nak mohon fasakh, kan? Dia boleh, bila dia pukul, dia pergi ke hospital, maka laporan kesihatan mengatakan dia cedera, dipukul, maka dia pergi, dia boleh pergi ke balai polis, boleh pergi ke bahagian pengawasan, boleh, untuk mengadu bahawa ia dipukul. Maka kita boleh buka kertas siasatan, dan dia juga boleh mohon ke mahkamah untuk buat permohonan-permohonan apa, tak kira lah, kan, fasakh ke, untuk dia mohon atas kesalahan jenayah ni. Sebab kita menjaga memelihara nyawa manusia. Ya, nyawa manusia tidak boleh senang-senang nak dicabut, tak boleh senang-senang nak dipukul, tak boleh senang-senang nak dicederakan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah di antara tujuan pelaksanaan undang-undang syariah jenayah Islam di sama ada di negeri kita atau tempat lain. Dan yang terakhirnya, saya nak ingatkan bahawa dalam melaksanakan undang-undang jenayah syariah ini, kami, saya di bahagian pengangkusan ini telah diberi kuasa, yang mana ada kuasa dilantik. Sebab itu kami adalah golongan muhtasib, orang yang diberi kuasa oleh pemerintah. Dan kami ada tata cara berkaitan dengan pengangkusan jenayah ini. Kami ada SOP, ya, dan kami akan laksanakan dan mengikut apa yang dibenarkan oleh undang-undang dan apa yang dibenarkan oleh, dan mengikut SOP yang telah disediakan. Jadi insya-Allah apabila kita dapat melaksanakan undang-undang jenayah syariah Islam ini, tujuan kita ialah untuk mencari baldatut thayyibah wa rabbul ghafur, negara yang baik, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini yang dapat saya memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah, utamanya di negeri Perak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.